Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk siri ketiga Guru ICT Baca Kitab. Okey. Seperti biasa kita membaca kitab Asbabun Nuzul di bulan Ramadan ni. Okey, saya harap pada anda yang belum lagi subscribe, boleh subscribe channel ini sekarang. Kepada yang dah subscribe, terima kasih. Hari ini kita akan kita akan membaca tentang ayat surah Al-Baqarah ayat 97 hingga 101. Kisah turunnya ayat ini kerana orang Yahudi dia tak percaya dengan malaikat Israel. Kisah ayat ini turun kerana orang Yahudi sangat anti dan tak, kalau boleh musuh, tahap musuh kepada malaikat Jibril. Malaikat yang berdamping dengan Nabi itu sebab malaikat Jibril lah yang memberi melalui Allah dengan izin Allah, maksud saya malaikat Jibril ni lah yang membuka rahsia-rahsia Yahudi, memberi jawapan-jawapan kepada orang-orang Yahudi tentang persoalan-persoalan yang mereka kemukakan. Tapi kisah menarik berlaku dengan ayat ni ialah menurut buku ni Abdullah bin Salam, ini adalah satu peristiwa. Abdullah bin Salam masuk Islam kerana perjumpaan dengan Nabi. Dia ada kaitan dengan ayat ni. Ketika beliau sedang memetik buah, beliau berjumpa dengan Nabi. Dia datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, saya olah ceritanya mengikut ayat saya lah, mengikut kisah saya. Mungkin caranya lebih mudah atau lebih ganas kot penceritaan sendiri kan. Tapi of course peristiwa itu berlaku, kita pada tahu. Tapi menurut buku ni dia kata, ketika Abdullah bin Salam sedang berada di kebunnya, beliau melihat Nabi dan terus berjumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Abu Qasim," dia kata, "Aku nak tanya pada engkau Rasulullah 3 perkara yang hanya boleh dijawab oleh seorang Nabi. Kalau bukan Nabi, confirm tak dapat jawab soalan ni." Okey? Soalan pertama, ada 3 soalan. Soalan pertama ditanya, apakah makanan pertama yang dimakan oleh ahli syurga? Makanan yang mula-mula disentuh oleh ahli syurga. Okey? Soalan kedua, dia tanya, apakah tanda awal hari kiamat? Okey? Dan soalan ketiga, dia tanya, bagaimana seorang anak itu dapat dilahirkan? Ini soalan sains. Okey. Sebelum tu kita nak tahu, orang selalu sebut sains dan juga Al-Quran terpisah. Dalam ni antara salah satu contoh soalan-soalan sains yang bagi orang yang bijak berfikir, yang saya mungkin tak tergolong dalam orang yang bijak tu, bagi orang, kita selalu dengar tau kisah tentang bagaimana ahli saintis, ahli matematik masuk Islam sebab Al-Quran. Kerana pada mereka, kita semua tahu dan dah diwawarkan, Nabi Muhammad itu maksum of course, tapi dia adalah ummi, kan? Ummi ini maksudnya dia tak boleh baca. Tuhan jadikan dia, bukan tak boleh baca, maknanya dia tak pandai membaca dan dia tak pandai menulis. So kalau soalan sains macam ni, aras yang tinggi, kalau kau tak boleh baca, kau tak boleh baca dari buku lain, kau tak akan dapat knowledge ni, kan? Dan kau tak boleh kembangkan ilmu yang kau ada ni kepada orang lain. So that's why kebanyakan orang-orang yang saintis, mathematician, bila diorang study Al-Quran, diorang akan masuk Islam. Kita alhamdulillah dan memang dilahirkan dari Islam. So bila tiga soalan tadi yang diajukan oleh Abdullah bin Salam ni, Abdullah bin Salam tanya soalan tu, Nabi Muhammad bagi jawapan. Tapi yang menjadi anti kepada orang Yahudi tadi adalah Nabi Muhammad sebut, Jibril telah datang kepadaku dan memberi jawapan. Itu sebab tu maka ayat diturun. Sebab orang Israel, orang-orang Yahudi sangat anti kerana asyik Jibril datang beri jawapan. Diorang tak cadang nak kenakan Nabi, nak pedajai Nabi, kata orang kan. Tapi Nabi sentiasa mendapat pertolongan Allah melalui Jibril. Dia datang backup, dia datang bagi knowledge macam-macam. So itu maka turun ayat. Ayat tu kita akan baca. Okey. Nabi jawab,
melalui Jibril yang memberi maklumat ini. Nabi kata, soalan pertama tadi dia kata, apakah makanan pertama yang dimakan oleh orang dalam syurga? Okey. Kalau saya, orang yang tak ada pengetahuan yang mengikut fikir logiknya, of course, mungkin tuan-tuan perempuan sendiri, of course kita akan jawab kurma. Saya jawab kurma ketika saya tidak membaca ini. Sebab saya fikir, kurma Nabi suka, kurma itu sunnah, kurma sentiasa di bibir-bibir orang-orang sahabat, kurma banyak ditanam. So mungkin special kurma di surga lah, kurma yang betul special. Tapi bukan tuan-tuan perempuan. Saya nak bacakan di sini. Makanan pertama yang dimakan oleh ahli syurga ialah hati ikan hud. Saya tak ada pengetahuan bagaimana rupa ikan hud. Of course kita pernah makan hati ikan. Banyak orang dapat lauk hati ikan. Tapi itulah makanan yang pertama dimakan ahli syurga, iaitu hati ikan hud. Mungkin kita boleh search ke, tanya ustaz-ustaz bagaimana rupa ikan hati hud. Bukan hati ikan yang telan Nabi Nuh tu kan? Itu bukan. Itu dia. Yang kedua, soalan dia, apakah tanda awal kiamat? Okay. Nabi jawab melalui pengetahuan yang diberi oleh Jibril, kiamat akan berlaku apabila api mengejar manusia dari timur ke barat. Maknanya akan berlaku satu kebakaran besar bermula dari timur. Saya tak dapat nak urai timur tu di mana. Adakah timur tu Asia Timur? Saya tak dapat urai. Mungkin ustaz-ustaz lebih maklum. Tapi dia kata dari timur ke barat. Maknanya dari hujung dunia timur, dia akan merebak. Kita tak akan mampu dapat padam. Merebak dan menghalau manusia. Maksudnya api tu makin marah, maka kita akan lari ke barat. Itu tanda awal kiamat. Itu kena ingat. Itulah tanda awal kiamat. Bukan tanda akhir ya. Maksudnya bukan matahari terbit di barat, itu dah akhir dah tak boleh buat apa-apa dah. Matahari terbit dari barat tu dah end of story. Selamat tinggal. Okey, tanda awal kiamat ialah matahari pula. Api mengejar manusia dari timur ke barat. Maksudnya itulah first detik kiamat dah dekat sangat. Okay. Yang ketiga, ini soalan saya tadi. Bagaimana manusia itu lahir? Lelaki itu terjadi, manusia terjadi dan lahir. Nabi Muhammad sebut, dia kata apabila sperma lelaki, apabila sperma lelaki mendahului ovum wanita, maka lahirlah anak lelaki. Ini mungkin boleh jadi petua untuk orang yang nak anak lelaki. Begitu juga sebaliknya, apabila ovum lelaki apabila ovum perempuan mendahului sperm lelaki, maka terjadilah anak perempuan. See? Ada di situ petua yang telah Nabi bagi bagaimana nak anak lelaki, nak anak perempuan. Apa maksud mendahului? Saya tak pasti. Mungkin maksud bilangan sperm lebih banyak daripada telur wanita, ovum tu. Ataupun untuk perempuan pula mungkin bilangan telur wanita lebih banyak daripada sperm telur lelaki. Itu kita kena baca lebih detail lah. So mungkin dari situ kita dapat petua bagaimana nak anak lelaki, nak anak perempuan. Anak kembar tak cerita lagi. Mungkin anak dalam ayat lain. So, ini adalah jawapan yang diberi oleh Jibril kepada Nabi yang menyebabkan turunnya ayat ini yang mengatakan bahawa orang Yahudi sangat anti dengan Jibril. Okey. Ada satu lagi peristiwa yang dikaitkan dengan ayat ini, di mana orang Yahudi juga sama situasi dia. Orang Yahudi sangat anti dengan Jibril kerana beberapa peristiwa, termasuk peristiwa ini. Ini mengikut itu ni kata, kalau tuan-tuan lihat dalam surat 28, ada pihak Yahudi juga bertanya kepada soalan yang sama kepada tambahan maklumat lagi. Katanya
tambahan maklumat lagi, mengikut kitab ini dikatakan sperm lelaki itu berwarna putih pekat, sedangkan air mani wanita berwarna kuning cair. So, itu antara maklumat yang kita dapat. Okey. Apabila Nabi menjawab soalan tu, maka orang Yahudi tak boleh kata apa-apa. Dia cakap, okey, betul. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat, sebab maklumat ni pun ada je dalam kitab Taurat. So, sekarang bagi tahu aku. Orang Yahudi kata, beritahu kami siapa yang malaikat yang menemani kami. Nabi jawab, of course, Jibril. Itu yang mereka marah. Ini kerana dalam kitab Taurat juga tertulis, orang Yahudi kata, dia tahu bahawa setiap Nabi akan ada penemannya. Okay? Kalau sini saya bacakan ya. Beliau berkata, temanku adalah malaikat Jibril, dan tidak ada seorang pun Nabi yang diutus melainkan ia sebagai temannya. Maka berkata, di sini kita berpisah. Maknanya, okey, stop. Sekiranya teman malaikatmu selain dia, pasti akan kami mengikutimu. Maksudnya, sebab tadi kan Nabi jawab, temanku ialah Jibril. Maka dia kata, okey. Orang Yahudi kata, kalau Jibril, stop. Kat sini kita separate lah. Kalau malaikat lain daripada malaikat Jibril, kami ikut engkau. Mungkin maksudnya kami jadi Islam. Kami ikut follow apa yang Nabi ajar. Tapi sebab teman kau adalah Jibril, so kami tak nak secampur, kami tak nak join. So maksudnya sangat anti mereka kepada Jibril. Maka sebab itulah turun ayat yang kita dengar tadi. So saya rasa itu saja untuk kali ini perkongsian yang sedikit. Semoga bermanfaat. Saya pun baru dapat pengetahuan setelah membaca. So kalau ada salah silap fakta, mungkin anda boleh komen. Sebagai ustaz dan ustazah, sebagai asatiza, sebagai asatiza, anda mungkin boleh komen untuk menambah baik, atau anda boleh merespon di bawah tu. Kalau seperti biasa tadi, kalau anda belum subscribe, boleh subscribe sekarang, dan kalau rasa ia berfaedah, mungkin boleh share pada kawan. So itu saja. Kita jumpa lagi untuk siri yang keempat pula dalam beberapa hari lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.